Pada hari ini kita akan membaca kitab Arba'in Al-Hadis Al-Qudsiyah Al-Arba'iniyah yang ditulis oleh Imam Mulla Ali Al-Qari. Nah, kitab ini tuan-tuan perempuan sekalian adalah sebuah kitab yang membincangkan dan menghimpun 40 hadis-hadis qudsi, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bincangkan sekarang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuk di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti apa perbezaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi nanti kita akan bincangkan apabila kita masuki muqaddimah buku ini. Nah, sedikit berkenaan dengan pengarang buku ini, yaitu Syekh Ali Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari. Beliau adalah seorang ulama yang berasal daripada Afghanistan sekarang ini. Lalu kemudian beliau berhijrah ke Mekah, lalu menimba ilmu daripada ramai ulama-ulama Mekah. Antara lain ulama yang beliau jumpai adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ya, seorang faqih mazhab Syafi'i yang sangat hebat dan muhakkik mazhab mutaakhirin selepas Imam Nawawi, dan menulis banyak buku kitab-kitab hadis dan kitab fiqh. Nah, keilmuan beliau di dalam Mulla Ali Al-Qari dalam pelbagai ilmu-ilmu keislaman tidak dapat diragukan dan dinafikan. Beliau adalah seorang ulama hebat dalam tafsir. Itu sebabnya beliau ada sebutan Al-Qari, maknanya pakar dalam qiraat. Dan beliau juga pakar dalam fiqh, terutama mazhab Hanafi. Beliau juga pakar dalam hadis dan pelbagai ilmu-ilmu yang lain. Nah, salah satu daripada buku yang beliau tulis ini adalah 40 hadis qudsi. Kitab yang kecil akan tapi mengandungi banyak faedah dan banyak ilmu sebagaimana yang nanti kita akan baca dalam kesempatan hari ini. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan coba untuk menghatamkan buku ini pada hari ini juga. Jadi kita baca dari pertama hingga habis, dan kita mudah-mudahan dapat merasakan macam mana hatam kitab memberikan kesan besar dan semangat besar di dalam hidup kita. Dan untuk memberi galakan bagi kita pada hari ini, tuan-tuan, saya nak sebutkan dan memberitahukan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, ada sebuah sunnah Nabi yang jarang kita amalkan, sunnah Nabi yang sering kita lupakan. Apa dia? Kerja sampai habis, tuan-tuan. Dia adalah salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang orang coba bawa perkara ini, kan. Sebenarnya dalam kehidupan baginda Nabi, Nabi setiap kali melakukan sesuatu tidak akan berhenti melainkan selepas menyelesaikan perkara tersebut. Tak ada istilah dalam hidup Nabi ada kerja yang tak habis, ada kerja yang tak siap, tak ada. Dari pekerjaan yang paling rendah, paling kecil, hingga pekerjaan yang paling besar. Paling kecil misalnya apa dia? Misalnya kembali kepada perkara yang paling remeh dalam hidup kita, tuan-tuan. Apa dia? Makan sarapan misalkanlah, atau makan tengah hari, makan malam. Nabi SAW tak pernah makan tak habis, tuan-tuan. Tengoklah pelbagai hadis-hadis Nabi SAW. Setiap kali Nabi makan, tak pernah Nabi tinggalkan tak habis makanan tersebut. Bahkan apa yang kita berlaku, kita tengok Nabi ambil semua sampai butiran yang paling akhir Nabi habiskan, betul tak? Bahkan kalau ada butiran yang terjatuh, Nabi akan ambil, Nabi makan. Nabi bersihkan, Nabi makan. Bahkan Nabi jilat juga jari-jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Dalam bab makan, baginda Nabi habiskan pekerjaan nih. Jangan sampai ada sesuatu yang tak habis, sebab dia melatih diri kita untuk kerja sampai habis. Betul tak? Kalau kita kan makan, ya kadang yang kita buang lagi banyak daripada yang kita makan. Betul tak? Ini menunjukkan kalau kita makan pun tak habis, kerja yang lain confirm tak akan habis, tuan-tuan. Itu sebabnya kita sering menunda-nunda pekerjaan. Dah buat kerja sesuatu tapi tak dihabiskan. Nah, apabila Nabi SAW membaca surah, Nabi akan habiskan surah tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, beliau solat bersama baginda Nabi SAW suatu malam. Lalu kata Huzaifah, baginda membaca surah Al-Baqarah. Lalu Nabi baca sampai habis, ya kan? Kalau kita surah Al-Baqarah kadang 1 tahun pun tak habis, berhenti di satu ain, berhenti lagi satu ain lagi, kan? Tapi Nabi selalu masuk ke surah, Nabi akan habiskan.
bacaan tersebut, dan pelbagai pekerjaan yang dibuat oleh baginda Nabi yang lain semuanya dibuat sampai habis. Ini yang kita nak buat sunnah nih pada hari ini. Kita mulakan 40 hadis, pembacaan kita 40 hadis qudsi, dan kita niat mudah-mudahan kita boleh meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu hingga habis. Yang ketiga tuan-tuan, mukadimah yang nak saya sebutkan adalah masa kita sangat terhad. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi banyak ilmu. Dalam satu hadis kita boleh hurai pelbagai ilmu dan adab dan akhlak, bahkan hukum kita boleh keluarkan daripada hadis ni. Ya kan? Akan tapi karena terhad masa kita tak boleh buat perkara tersebut. Kalau tak, satu hadis mungkin 2 hari pun tak habis kita nak selesaikan, keluarkan hukum hakam daripadanya. Nah, karena masa kita terhad, terpaksa saya kena menjelaskan sikit saja. Satu hadis kita baca, saya akan explain sebagian daripada pengajaran yang terdapat dalam hadis tersebut. Tugasan tuan-tuan perempuan sekalian nanti bawa balik ke rumah, pikir lagi, baca lagi hadis-hadis tersebut, fahami lagi. Mungkin mudah-mudahan tuan-tuan boleh keluarkan ilmu-ilmu yang lain, pengajaran-pengajaran yang lain yang tidak sempat kita huraikan pada hari ini. Nah, itulah antara lain yang kita boleh huraikan pada kesempatan kali ini. Mukadimah, 3 mukadimah berkenaan dengan apa yang kita buat ni tuan-tuan. Dan cara kita membaca kitab ni adalah Ustaz Hakim akan baca bahasa Arab dia, tuan-tuan boleh ikuti. Lalu kemudian saya akan explain dan jelaskan kandungan hadis tersebut secara ringkas. Wa bi isnadina al-Imam Mulla Ali Al-Qari hafizahullah nafa'ana bi ulumihi qala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, maha agung, maha baik dan maha pemurah. Salawat dan salam yang sempurna semoga tercurah kepada penghulu keturunan Adnan. Penghulu keturunan Adnan maksudnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adnan tuan-tuan adalah moyang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi asal keturunan Adnan akan keluar sebuah kabilah atau suku yang kita sebut sebagai Quraisy. Dan baginda Nabi dan Adnan adalah, keturunan Adnan adalah manusia yang terbaik pada hari itu. Dan baginda Nabi SAW adalah terbaik daripada keturunan Adnan. Maknanya baginda adalah terbaik daripada yang terbaik, the best of the best, ya kan? Ini yang disebut selawat dan salam yang sempurna tercurah kepada penghulu keturunan Adnan. Siapa dia? Baginda Nabi SAW. Juga kepada keluarga dan sahabatnya yang menyampaikan ilmu dan adabnya, juga kepada tabi'in dan para pengikut mereka hingga hari kiamat. Adapun selepas itu telah tercetus sebuah idea di minda orang yang sangat berharap kepada rahmat Tuhannya, Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Jadi beliau nak sebutkan pada kita tuan-tuan apa background dan latar belakang, motif dia menulis kitab ni. Beliau mengatakan, saya suatu hari mendapat idea, cetusan idea daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpun 40 hadis qudsi dan kalimat yang mendamaikan. Maknanya buku ni kandungan dia 40 hadis. Bukan hadis-hadis biasa, akan tapi hadis-hadis qudsi. Apa dia hadis qudsi, nanti kita explain. Dan kalimat yang mendamaikan, hadis qudsi pun banyak sebenarnya. Ada yang sahih kira-kira 900 hadis qudsi yang sahih misalkan. Tapi tidak semua hadis itu dimasukkan ke sini. Sebaliknya hanya 40 saja. Kenapa? Sebab yang menjadi pilihan beliau adalah hadis qudsi yang berkaitan dengan mendamaikan hati. Semalam saya ada forum dengan Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Kita bincang berkenaan dengan hati yang menenangkan, ya kan? Hati yang mententeramkan, hati yang tenang. Kita terkadang mengejar kesenangan sehingga lupa ketenangan. Macam mana kita nak dapat ketenangan? Kelanjutannya hari ini. Nak dapat tenang adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran, juga kita baca hadis qudsi, kita baca pengajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia tujuan Syekh Ali Al-Qari kumpul 40 hadis adalah hadis-hadis yang bukan berkaitan hukum, akan tapi hadis-hadis yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang menenangkan, yang kalau kita baca hati kita lebih dekat kepada Tuhan, hati kita lebih sabar, lebih ridha, lebih taat dan dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang diriwayatkan oleh penghulu semua perawi dan rembulan tokoh terpercaya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencurahkan selawat yang paling tinggi dan salam yang paling sempurna kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi adalah ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh nabi. Jadi ucapan-ucapan hadis qudsi inilah ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi riwayatkan, nabi yang riwayatkan. Apa beza dengan Quran? Sama sebenarnya firman Allah juga kan, akan tapi ada beberapa perbezaan nanti akan disebutkan antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim. Daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada menerusi perantaraan Jibril ataupun wahyu, ilham dan mimpi. Jadi hadis qudsi disampaikan menerusi 4 perkara nih. Sama ada Jibril yang bagi tahu Nabi, wahai Muhammad, ini firman Allah Subhanahu wa taala, engkau sampaikan kepada manusia. Atau menerusi wahyu, Nabi terima wahyu daripada Allah, inilah firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan kepada manusia. Atau menerusi ilham dan mimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu, tuan-tuan, tak macam mimpi kita. Mimpi kita kebanyakan tak ada makna, sebab kita sangat dekat dengan hawa nafsu dan syaitan, ya kan? Justru mimpi kita pun dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan tersebut. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru mimpi Nabi adalah wahyu. Nah, terkadang Nabi dalam mimpi menerima pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada manusia, dan pesanan message itu kita sebut sebagai hadis qudsi. Lalu diserahkan kepada baginda untuk menjelaskan maksud tersebut dengan kata-kata yang baginda kehendaki. Jadi hadis qudsi ini secara ringkasnya adalah message daripada Allah, tapi kalimat adalah kalimat Nabi. Jadi Allah katakan macam ni, message-nya macam ni, Nabi Allah bagi kepada baginda. Nanti engkau sampaikan kepada manusia terpulang dengan kata-kata dan pilihan lafaz yang engkau kehendaki. Jelas tuan-tuan ya? Hadis qudsi adalah firman Allah, message-nya, message adalah firman Allah, tapi lafaznya adalah lafaz baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. That's why kita sebut hadis qudsi, ya kan? Hadis adalah ucapan baginda Nabi, qudsi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi berbeza dengan Al-Quran. Nah, sekarang baru kita nak bezakan antara hadis qudsi dengan Quran. Tadi kita cakapkan hadis qudsi firman Allah juga, firman Allah. Lalu apa beza dia dengan Quran? Secara ringkas tadi kita cakap, hadis qudsi firman Allah, message dia, kandungan dia, lafaznya adalah lafaz Nabi, betul tak? Kalau Al-Quran tuan-tuan, dia adalah message dari Allah, lafaz pun dari Allah. Message daripada Allah, lafaz pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak boleh rubah sikit pun. Itu adalah Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, message daripada Allah, tapi lafaz adalah lafaz baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi berbeza dengan Al-Quran karena penurunan Al-Quran tidak berlaku melainkan menerusi Ruhul Amin. Jadi beza dengan Al-Quran adalah hadis Al-Quran turun dia menerusi Ruhul Amin, malaikat Jibril yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk secara spesifik sampaikan ucapan firman Allah ni firman Allah diturunkan kepada malaikat Jibril sampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaznya terikat dengan kata-kata yang terkandung dalam Lauhil Mahfuz. Maknanya lafaz Al-Quran seperti itu dalam Lauhil Mahfuz, seperti itu juga diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh rubah sikit pun, satu huruf pun Nabi tak rubah. Jibril tak rubah, Nabi tak rubah. Sebab sekali lagi Al-Quran, message dan lafaz adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan menerusi sanad yang mutawatir pada setiap tingkatan dan zaman. Al-Quran pun disampaikan secara mutawatir. Apa makna mutawatir? Nabi sampaikan kepada orang ramai, para sahabat, nanti para sahabat sampaikan lagi kepada orang ramai. Antara lain misalkan ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah baca Quran di hadapan Nabi, lalu dia sampaikan Quran tersebut kepada murid-murid dia. Ribuan orang dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Jadi riwayat Al-Quran ni tuan-tuan disampaikan daripada generasi ke generasi, dengan dari kumpulan yang ramai kepada kumpulan yang ramai kepada kumpulan yang ramai sampai hari ini.
Sampai hari ini ramai alhamdulillah orang yang masih hafal Quran kan tuan. Tak ada di dunia ni orang yang boleh hafal kitab suci dia sebagaimana umat Islam menghafal kitab suci kita. Ribuan, ratusan ribu orang hafal, bahkan jutaan orang hafal. Ya tak? Beza dengan hadis, kadang hadis disampaikan ke satu orang saja. Nabi sampai ke seorang sahabat, Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairah nanti sampaikan kepada satu orang murid saja. Muridnya kemudian sampaikan pada satu orang murid. Kalaupun lebih 2-3 orang, tak sampai mutawatir tak. Tapi Quran ribuan. Jelas tuan-tuan, itu namanya mutawatir. Itu sebabnya Al-Quran semua sahih, sebab mutawatir. Kita tak boleh katakan surah ni surah dhaifah, tak ada. Semua surah Al-Quran sahih, ya tak? Tapi hadis, kadang kita cakap hadis ni sahih, hadis ni lemah, ya kan? Bahkan ada yang palsu. Nah begitu juga termasuk hadis qudsi sama macam tu, karena disampaikan tidak mutawatir. Kadang disampaikan 1-2 orang. Nah justru kita akan tengok dalam hadis qudsi ini ada sebagiannya yang lemah, tidak semua sahih, tak macam Al-Quranul Karim. Sebab cara penyampaian dia tidak seperti Al-Quran yang mutawatir. Jelas tuan-tuan ya? Perkara ini melahirkan banyak hukum furu yang masyhur di sisi para ulama. Jadi perbezaan antara Quran dan hadis qudsi ada efek dia dalam perbincangan hukum fiqh dia. Jadi kita cakap tadi, apa beza Al-Quran dengan hadis qudsi? Quran sama-sama firman Allah, akan tapi hadis qudsi message dari Allah, lafaz dari Nabi. Terkadang sahih, terkadang tak sahih, betul tak? Sebab diriwayatkan tidak secara mutawatir. Akan tapi Al-Quran adalah message dari Allah, lafaz dari Allah, lalu kemudian disampaikan secara mutawatir. Justru semua sahih, tak ada yang tak sahih. Apa kesan dia di dalam perbincangan fiqh? Ada banyak perbincangan, antaranya tidak sah solat dengan membaca hadis qudsi. Dalam solat kita maghrib misalkan, lepas berdiri kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran, betul tak? Selepas Al-Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad Al-Quran. Boleh tak kita ganti dengan hadis qudsi? Tak sah solat kita tuan-tuan. Jangan lepas ni tuan-tuan nak hafal hadis qudsi 40 ni saya baca dalam solat Ustaz. Tetap tak sah solat kita. Sebab walaupun dia firman Allah tapi berbeza antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Tidak haram menyentuh dan membacanya bagi orang junub, haid dan nifas. Kalau Al-Quran kita sentuh ketika junub, haram. Ketika haid, haram. Nifas, haram. Kenapa? Ni firman Allah, lafaz dan message dia. Betul tak? Suci. Tapi hadis qudsi tidak macam tu. Ada perbezaan. Tadi kan tuan-tuan, justru ada kumpulan hadis qudsi yang kita baca hari ini, ketika kita haid pun tetap boleh disentuh. Ketika kita tak berwudu pun boleh disentuh, tak berdosa. Tidak macam Al-Quran. Tidak kafir orang yang mengingkarinya. Kalau ada orang cakap saya tak percaya surah Al-An'am adalah firman Allah, terus kafir. You tak percaya Al-Quran, keluar daripada agama Islam, kufur. Tapi kalau ada orang cakap saya tak percayalah hadis qudsi ini firman Allah, kafir ke tak kafir? Tidak kafir. Tapi tengok tuan-tuan, kalau hadis qudsi tersebut sahih, dia memang tak kafir, tapi sesat, keluar daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis sahih ni wajib diterima kata kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. You tak terima, maknanya memang tak kafir lah, tapi sesat. Nak ke tak nak? Betul lah tak nak juga. Memanglah tak sampai kafir, tapi sesat lah tuan-tuan kalau dia sahih. Tapi kalau hadis tersebut lemah dan palsu, ada orang cakap saya tak percaya hadis ini ucapan Nabi, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab memang palsu, memang dia lemah, ya kan? Kalau sahih keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kandungannya tidak berkaitan dengan i'jaz. Apa makna i'jaz? I'jaz ni adalah Allah Subhanahu wa taala mencabar orang kafir dulu. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tak percaya ini adalah firman Allah, Al-Quran ini firman Allah, coba engkau buat satu surah yang macam tu. Orang kafir tak mampu buat, tu namanya i'jaz. Mereka tak mampu buat macam Al-Quran. Tapi hadis qudsi tak berkaitan dengan i'jaz. Maknanya apa? Tak ada cabaran. Coba you kalau mampu buat macam hadis qudsi, tak ada. Mereka mampu, mungkin mampu.
Tapi kalau Al-Quran mereka tak mampu sebab berkaitan dengan i'jaz. Ini perbezaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Saya berharap di dunia ini termasuk dalam kalangan siapa yang menghafal 40 hadis bagi umatku. Ada sebuah hadis daripada Nabi SAW, siapa yang menghafal 40 hadis bagi umatku, maka aku, kata Nabi, akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis ini kata Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi adalah hadis yang lemah. Akan tapi boleh dijadikan galakan kita untuk belajar, tuan-tuan ya. Galakan kita untuk belajar. Bukan kita untuk jadikan sebagai akidah, bukan kita jadikan sebagai hukum, tak, galakan untuk beramal saja. Nah, kata Imam Mulla Ali Al-Qari, saya berharap di dunia ini termasuk dalam kalangan yang Nabi sebut, siapa yang menghafal 40 hadis bagi umatku, dan di akhirat aku meminta kepadamu ya Allah agar mendapat balasan, aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. InsyaAllah kita semua dapat dalam kalangan tersebut. Kita belajar 40 hadis daripada Nabi SAW, kita coba faham, kita coba amalkan. Mudah-mudahan betul-betul baginda Nabi akan memberi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat. Kita masuk ke hadis yang pertama.